Ya, waktu dan tempat saya berikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan lagi saya hormati Ustaz Muaz selaku moderator pengurusi majlis kita pada pagi ini di sana, di sini tengah hari ini. Dan yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, sahabat-sahabat Duyufur Rahman, tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat hadir di dalam majlis ilmu yang mana subhanallah majlis ilmu ni disifat sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai min raudatil jannah. Jadi para duyufur rahman bertuah kerana hadir dalam majlis ilmu iaitu taman syurga dan juga insya-Allah ya hadir juga di raudah ya dan juga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di dunia ini dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggamit datangnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada ya di taman syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Ini semua menjadi asbab ya mudah-mudahan datang rahmat Allah bukan saja kita diizinkan berada di taman syurga di dunia ini tetapi kita berada di taman syurga yang kekal abadi ya di hari akhirat nanti. Sungguhnya apa yang kita akan tuai di akhirat bergantung kepada apa yang kita semai di dunia ini. Seperti mana yang dikatakan oleh sahabat pengurusi tadi, ilmu ni penting ya. Kerana ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya manakala kejahilan adalah kegelapan. Ya, amal itu adalah makmum. Ilmu itu adalah imamnya. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, mana mungkin amal boleh diterima sekiranya tidak ada ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang sebenar kata para ulama, ilmu yang mendapat ataupun dapat meresap ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita. Itu sebab tu didefinisikan ilmu itu ialah ketibaan makna pada hati. Hingga hati kita merasai. Ya, jadi manusia ini bertindak bukan atas apa yang dia tahu, tetapi manusia bertindak atas apa yang dia mahu. Ya, manusia bertindak atas apa yang dia rasa, bukan semata-mata bertindak atas apa yang dia fikir. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni benar-benar masuk ke dalam hati kita. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah yang terpilih. Subhanallah ya, bukan mudah dalam keadaan ujian ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita berada di sana ya. Subhanallah, semua pilihan Allah ini kepada kita ni bukan kerana kita kaya, bukan kerana kita ada masa, bukan kerana kita sihat ya, tetapi Allah pilih kita semata-mata untuk diberi hidayah dan taufiknya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kebaikan kepada kita. Kerana ada orang yang lebih kaya, kerana ada orang yang lebih banyak masanya, mungkin ada orang yang lebih sihat tetapi tidak terpilih. Ya, pilihan Allah tidak berlaku secara kebetulan, tetapi pilihan Allah ini kepada Duyufur Rahman kali ini, tahun ini adalah dengan tujuan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk sungguh-sungguh kita mendapat haji yang mabrur, haji yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sudah pun berada di penghujung ya, hari ini kita nak melontar lepas zuhur nanti. Artinya kita dah hujung-hujung ini. Jadi saya dulu semasa mengerjakan ibadah haji, saya ingat tahun 2015 dulu ya, dipesankan oleh orang-orang alim, oleh para guru-guru kita bahawa di hujung-hujung inilah kita perlu berhati-hati. Perlu kita berhati-hati jaga amal.
Kerana amal ini selalunya ditentukan di hujung. Jadi saat inilah ya ketika kita nak melontar kemudian nanti dah tamat semua rukun, kita takut kita tak jaga sungguh-sungguh sebab kita dah mula lalai, dah mula alpa. Jadi terus berhati-hati, terus berjaga-jaga. Subhanallah. Ya, sebab itu kalau kita lihat sabar ini terbahagi kepada 3, sabar ketika melakukan ketaatan, sabar ketika meninggalkan dosa ataupun kemaksiatan, dan sabar ketika meninggalkan ataupun menerima musibah. Ada 3 ya. 3 sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika ditimpa musibah. Saya nak khususkan kepada yang pertama tu, iaitu sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan ni ada 3 pula pecahannya, iaitu sabar ketika kita sebelum melakukan ketaatan. Sebelum kita haji ni, sebelum kita berangkat ataupun kita berada di angkat, belum kita mulakan hari tarwiyahnya dan sebagainya. Yang itu sabar sebelum. Ya, sabar sebelum tu maksudnya apa? Kita betul-betul kita niatkan betul-betul kerana Allah, kita tolak kerana yang lain, betul ya. Jadi sungguh-sungguh hati kita mengharap ya yang mengharap keridaan Allah semata-mata. Khalis dan khalas. Perkataan ikhlas tu daripada perkataan khalis. Khalis artinya suci murni. Khalas tidak ada apa-apa. Yang kita harap itu saja. Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, wajah Allah saja yang kita harapkan. Itu sabar ketika belum memulakan satu amalan ataupun kerja haji kita. Yang kedua, sabar semasa kita melakukan. Subhanallah. Sabar kita melakukan ibadah-ibadah haji, nak wukuf, nak mabit, nak sa'i, nak tawaf. Subhanallah, ini memerlukan kesabaran. Ya, kerana semua ini ibadah haji ini ibadah keseluruhan. Fizikal, material, akal, ya, jiwa, emosi dan sebagainya. Jadi kita kena lawan keletihan kita, kena lawan kadang-kadang kita dirempuh, ada kemarahan dan sebagainya semasa ini. Ya, bagaimana kita sungguh-sungguh bersabar semasa melakukan ibadah haji ini. Sebab tu ibadah haji ini ada 2 ya, kerja kaki dan kerja hati. Kerja kaki ini nak sihat supaya kita boleh tawaf, kita boleh saat lagi nak melontar jauh juga, kadang-kadang bergerak ya dan sebagainya. Ini kerja kaki. Nak sa'i kerja kaki, nak berlari-lari anak tu kerja kaki. Dan haji juga ialah kerja hati. Ya, kerja hati kita yang berdepan dengan pelbagai cabaran, kadang-kadang ada timbul situ marah, ada kadang-kadang kecewa, ada kadang macam-macam. Subhanallah dalam hati kita. Seperti mana Nabi Ibrahim AS pun ketika nak berkorban itu diuji dengan bisikan syaitan, dengan bisik-bisikan daripada hawa nafsu. Tentulah kita juga menghadapi halangan-halangan dalam bentuk dalaman ini. Subhanallah, saya pernah melihat bagaimana ada waktu di Mina nak bergerak untuk melontar jamrah ni, dia seorang yang diabetes ya, kakinya dah luka. Setiap kali nak pergi melontar kali pertama, sebelum melontar balut dengan kain, kemudian balik daripada melontar yang pertama luka berdarah, belum mula darah, besok nak pergi buat lagi ya dan sebagainya. Walaupun kita lihat tadi kerja kaki dan kerja hati, tetapi yang paling penting ialah hati. Kalau hati kita kuat, kaki kita pun akan kuat insya-Allah. Sebab tu jarak antara kita dengan Kaabah, antara kita dengan tempat melontar, jarak antara kita dengan tempat sa'i ataupun mana-mana saja kita nak ziarah luar ataupun ziarah dalam, bukan ditentukan oleh jarak kaki tetapi oleh jarak hati kita dengan Allah. Kalau jarak hati kita dengan Allah rapat, walaupun jauh kita terasa dekat. Tetapi kalau jarak hati kita dengan Allah jauh, walaupun dekat, ya, ada yang kita lihat dulu, ya, walaupun dekat boleh semayang di Masjid Haram, boleh semayang di Masjid Nabawi, tapi semayang di hotel saja. Kenapa? Kerana jarak itu ditentukan oleh bukan jarak kaki tetapi oleh jarak hati kita. Subhanallah. Ini subhanallah yang paling juga penting, yang paling sukar kata Imam Ghazali, sabar sebelum, sabar semasa, dan paling sukar ialah sabar selepas kita melakukan ibadah haji ini.
Selepas kita melakukan ibadah saja, itu yang kita kena jaga. Jangan timbul riak, jangan kita nak mempamerkan ataupun kita timbul sum'ah, suka dipuji ataupun ujub. Kita rasa semua yang kita buat ini kerana kekuatan kita, tidak. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, jadi ini yang kita belajar. Sebab itu nak jaga amalan kita haji ni, selepas amalan tu lebih sukar. Nak jaga daripada riak, nak jaga daripada sum'ah, nak jaga daripada takabur, nak jaga daripada ujub. Ya, mudah-mudahan ini yang kita kuatkan sungguh-sungguh hati kita. Baik, apa tujuan kita melaksanakan haji? Jadi setiap sesuatu yang kita, ibadah yang kita buat tu, dia ada tujuan dia. Ya, seperti mana juga dalam kehidupan kita, tujuan kita, apa saja yang kita buat ada tujuan dia. Sekiranya kita lakukan tetapi tak sampai tujuan, artinya tak sampai matlamat, tak berkesan, ya, tidak ada nilai apa-apa. Ya, sebab itu dia kata, kalau kita lihat contohnya dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan wa aqimus solata lizikri, dan solatlah dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi solat adalah tujuannya untuk mengingatiku, iaitu mengingati Allah. Tetapi kalau kita solat tapi tak dapat mengingati Allah, di sana ada ancaman, ya, yang dikata fawailul lil musallin. Ada orang yang solat neraka wil, ada macam-macam. Jadi begitu juga puasa, tujuannya adalah untuk menghasilkan takwa, contoh. Tetapi ramai orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali minal ju' wal atas saja. Mereka hanya dapat lapar dan dahaga semata-mata. Jadi haji pun begitu. Jadi haji ini artinya menuju, ya, kita safar menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa kita menuju Allah? Ya, haji ini adalah kita perjalanan menuju Allah. Ya, kita pakaikan ihram, maksudnya kita tinggalkan dunia kita seperti mana kain kafan yang putih untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana apa? Kerana pada Allah ada segala-gala yang diingini oleh manusia. Sekali lagi saya tegaskan, ya. Hanya daripada Allah lah ada segala-gala yang diingini oleh manusia. Kita nak apa? Kita nak ketenangan, kita nak kebahagiaan, kita nak kekayaan, kita nak kejayaan, kita nak kecukupan, kita nak perlindungan. Semua ada pada Allah. Sebab tu Allah tu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita nak cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala juga kalau kita nak perlindungan, Allah Al-Qahar, Al-Jabbar. Kalau kita nak kecukupan, harta dan sebagainya. Begitu juga pada Allah tu ada sifat yang dikatakan Allah tu Al-Ghani, Maha Kaya. Maka segala apa yang dikendaki oleh manusia itu ada, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila kita ada ketenangan, misalnya di sana, apabila ada ketenangan, ada kelapangan jiwa. Bila ada kelapangan jiwa, Allah akan permudahkan urusan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi Allah akan permudahkan urusan kita di akhirat. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Musa AS, dia meminta kepada Allah dalam doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Bila lapang dada ni artinya apa? Ketenangan. Ketenangan tu hasil daripada zikir, hasil daripada dekat kepada Allah. Bila kita dah dapat ketenangan, barulah wa yassirli amri, barulah dipermudahkan segala urusan. Artinya kalau kita benar-benar mengerjakan haji, akrab dengan Allah, subhanallah, lepas ini segala urusan kita, walaupun ujian tetap ada, walaupun kesusahan tetap ada, atas sifat hidup di dunia ini memang satu ujian, tetapi Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian. Ya, Allah mungkin tidak ringankan ujian makin berat, tetapi Allah telah beratkan iman kita untuk menghadapi ujian itu. Ya, baik. Kita lihat haji adalah rukun Islam yang kelima. Maksudnya haji ini kemuncak. Ya. Subhanallah, dalam agama Allah ini kita lihat, ya, dia ada rukun iman, kemudian ada rukun Islam, dan ada ihsan. Ada 3, ya. Kalau di dalam Islam ni, kalau kita lihat dalam hadis Jibril, ya, ada pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, dan yang ketiga ihsan. Ya. Jadi kalau saya nak buat satu analogi ataupun satu tamsilan, ya, ketiga rukun ini, ya, ketiga rukun iman, rukun Islam dan juga ihsan ini, ya, umpama benih, pokok dan buah. Ya,
Benih itu ialah rukun iman, pokoknya adalah rukun Islam dan buahnya adalah ihsan. Ini kalau kita lihat. Ataupun dalam bahasa management, kalau kita lihat, rukun iman itu ialah inputnya, rukun Islam itu adalah prosesnya, dan ihsan itu ialah outputnya ataupun outcome hasilnya. Subhanallah, sebab itu haji disuruh kepada orang yang beriman. Kemudian kita jalankan manasik haji segalanya, yang syaratnya, yang rukunnya, kita tolak yang haram, kemudian yang membatalkannya, kemudian semuanya kita jaga. Ini prosesnya. Dan akhirnya kita nak dapat daripada rukun Islam yang kita laksanakan dengan keimanan kita kepada Allah, kita nak hujungnya dapat ihsan. Ihsan itu apa? Kita beribadah seolah-olah kita dapat melihat Allah, itu tahap orang muqarrabin. Tetapi sekurang-kurangnya kita tak dapat melihat Allah sebagaimana orang muqarrabin, kita dapat merasakan kita dilihat oleh Allah seperti mana para solihin. Jadi ini kita harap. Jadi rasa melihat Allah ataupun rasa dilihat oleh Allah, ini semua dalam hati. Dalam hati. Jadi bila kita dalam hati ini, dia kaitan benar-benar seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya apa itu takwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Rasulullah menunjukkan dadanya. Rupa-rupanya takwa ini dan juga ihsan ini ialah suatu yang sinonim, satu yang lazim berlaziman. Takwa itu di hati, ihsan itu juga di hati, ya. Jadi kita bolehlah dikatakan bahawa kita dengan iman kita mengerjakan haji, iaitu Islam, ya, dan hasilnya kita nak ketakwaan kita kepada Allah, itu yang dikatakan ihsan. Subhanallah, kalau kita lihat itu secara umum lah, tujuan secara umum, ya, tetapi ada tujuan haji secara khusus, yang mana dalam surah Al-Hajj ayat 28, yang mana diwajibkan ataupun kita ni melaksanakan haji ini untuk apa? Untuk kita mendapat manfaat, menyaksikan manfaat tertentu. Ya, kata para ulama, manfaat yang kita nak saksikan ialah kita kena lihat dengan basirah ataupun mata hati kita. Bukan soal lahiriah, tetapi soal-soal yang tersirat, yang kita nak lihat, ya, bagaimana yang kita nak belajar daripada peristiwa tawaf, iaitu kita nak bertaubat kepada Allah, tidak ada yang lain yang kita harapkan, hanya keredaan Allah. Dalam sa'i misal kata kita bergerak daripada khauf dan raja, takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Begitu juga ketika pakaian ihram, kita membuang keakuan tu tidak ada. Tetapi yang kita nak bina apabila memakai pakaian ihram ialah kita dengan Allah tahu untuk sama saja manusia ni. Yang mana yang Allah lihat ialah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi kita bila pakai ihram itu Allah tak lihat dah, semua dah sama putih, tapi apa yang Allah lihat ialah hati kamu. Hati yang macam mana? Hati yang takwa. Kemudian apabila kita dalam mengerjakan haji ni, kita nak yang kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat saja terus ingat kepada Allah. Subhanallah, ya. Di sana nanti, ya, subhanallah, yang bila kita melihat manfaat di segi rohani ini, fikir, kemudian fikir ini menghantar kita kepada zikir. Makin kuat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana subhanallah, ya, ibadah haji ni ada makna-makna yang tersirat yang menyebabkan kita makin kuat perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian daripada ayat ini juga, Al-Hajj ayat 28 ini, kita nak melaksanakan kurban dengan binatang-binatang ternak. Kurban itu juga daripada perkataan qaruba. Qaruba artinya akrab ataupun mendekat diri kita kepada Allah. Subhanallah, rupa-rupanya semua rukun haji yang kita laksanakan, apa saja gerak-gerak kerja yang kita lakukan dalam haji ini adalah untuk kita fikir dan untuk kita zikir, dan akhirnya dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah tujuan yang kata umum dan tujuan khusus.
Baik, sekarang kita nak lihat takwa itu. Sikit ya. Takwa itu daripada perkataan waqa atau wiqayah. Artinya apabila kita mengerjakan haji, hasil daripadanya kita menjadi orang yang waqa, wiqayah itu berhati-hati dan berjaga-jaga. Ya, wiqayah ini prevention, mencegah. Jadi apa yang dikatakan berhati-hati dan mencegah? Ya, hasil daripada kita mengerjakan haji, kita rujuk kepada tamsilan yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Sayyidina Umar tentang apa yang dikatakan takwa itu. Ubay bin Ka'ab memberi jawapan, takwa itu wahai Amirul Mukminin seperti seorang yang berjalan di atas jalan-jalan yang dipenuhi oleh duri-duri. Jadi orang yang berjalan di atas satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri, mestilah dia jalan begitu berhati-hati, berjaga-jaga, jangan terpijak duri. Jadi begitulah orang bertakwa dalam kehidupannya. Dia berjaga-jaga tentang apa? Dia berjaga-jaga tentang hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang wajibnya, yang haramnya, yang sunatnya, yang makruhnya, yang harus atau mubah. Yang ini yang menjadi pemantau dalam kehidupannya. Kalau dia nak makan, dia tanya ini halal ataupun haram. Kalau dia nak berpakaian, ini boleh ataupun tidak boleh. Apa saja daripada soal kecil-kecilnya sehinggalah mengatur rumah tangga, mengatur masyarakat, hatta mengatur negara. 5 hukum Allah ni yang menjadi rujukannya. Ya, kalau benda tu halal atau wajib dilaksanakan. Kalau haram, makruh dia tinggalkan. Kerana haram itu ya berdosa, makruh itu tidak disukai oleh Allah. Ya, yang harus dijadikan ibadah. Jadi beginilah orang yang bertakwa, hasil daripada mengerjakan haji. Subhanallah, saya ingin menarik satu perkara. Dalam banyak-banyak perkara yang kita nak jaga, iaitu orang bertakwa tadi ada waqa dan ada wiqayahnya, berjaga-jaga dan berhati-hati. Paling penting ialah menjaga solat. Sebab solat adalah kepala ibadah. Ya, solat adalah kepala ibadah yang akan ditanya di padang mahsyar, ya, ditanya oleh Allah terlebih dahulu sebelum amalan yang lain ialah solat. Kalau solat tu alhamdulillah ya baik, yang lain tu akan dipermudahkan. Tetapi kalau solat tu tak lulus, ya maka perkara-perkara yang lain akan dibongkar secara detail, akan dihisap secara detail. Subhanallah, ya. Jadi sebab itu kejayaan itu ada 2 dalam surah Al-Mu'minun, ya. Kalau kita lihat, yang pertama ya orang yang khusyuk dalam solat, kemudian ditutup lagi orang yang menjaga solatnya. Jadi mudah-mudahan hasil daripada kita mengerjakan haji ini, nanti balik ke Malaysia, balik ke mana-mana tempat kita menjaga menjadi orang yang benar-benar terikat hati dengan masjid. Ya, tak kiralah ya tidak ada Masjid Nabawi lagi, tidak ada Masjidil Haram tadi, tetapi ada surau ataupun ada masjid di tempat kita, terikat hati kita masjid. Kita menjaga solat berjemaah, kita jaga solat-solat sunat dan sebagainya. Yang ini ya satu tanda ya yang kita kata bertakwa. Yang lain tu banyaklah bertakwa tu bukan satu je solat, tetapi solat ini perkara yang paling penting kerana solat adalah kepala ibadah. Ya, kalau manusia ni tak ada kepala, dia mati walaupun dia ada tangan, ada kaki. Jadi begitu juga kalau dalam ibadah-ibadah kita yang baik semua tetapi solat tak dijaga, artinya tak ada kepala. Artinya ibadah-ibadah yang lain tu tergantung. Jadi ini yang kita kena jaga. Subhanallah. Baik, saya cepatkan saja ya. Apa dia manfaat orang yang bertakwa? Apa reward, apa ganjaran kalau benar-benar orang yang bertakwa? Dan kita nak lihat perkara ini berlaku dalam hidup kita. Sama ada secara peribadi ataupun dalam keluarga, masyarakat atau negara. Ya, saya rasa para Duyufur Rahman tahun ini wakil negara. Bukan senang ya dalam tempoh COVID sekarang ni. Ya, kita orang lain nak datang tak dapat, terhalang dan sebagainya, kita yang terpilih earn it. Maksudnya kita benar-benar betul-betul nak laksanakan, betul-betul kita nak membuktikan bahawa apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita ni, kita nak manfaatkan pilihan Allah ini. Ya. Jadi pertamanya kalau kita jaga hukum Allah ni, berlakulah seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mafhum lafaznya ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Menjaga Allah itu dalam arti kata bukan Allah Subhanahu Wa Taala maha gagah, maha segala-galanya. Mana mungkin kita sebagai yang dhaif ni nak menjaga Allah. Tetapi maksud menjaga Allah ialah menjaga hukum hakam Allah. Dan
apa kesannya secara timbal balik ialah Allah akan jaga kita. Subhanallah, bila Allah jaga kita, Allah jaga rumah tangga kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga masyarakat kita dan sebagainya. Dan penjagaan Allah lah yang sebaik-baiknya. Ya, ini yang kita harapkan. Subhanallah, bila kita menjadi orang yang bertakwa, berlakulah kita ada jalan keluar kepada masalah kita. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya orang-orang yang benar-benar bertakwa, Allah akan bagi makhraja, jalan keluar kepada masalahnya. Sama ada kalau seorang individu, masalah individu, kalau ada kelompok yang bertakwa, kalau majoriti takwa dapat dibentuk dalam sebuah negara, maka akan terjadilah jalan keluar yang Allah berikan, solusi kepada masalah sekarang. Kita tengok masalah sekarang ialah kemelut dalam kepimpinan, dalam soal politiknya, kemudian ada masalah cabaran-cabaran COVID, ya, angka tidak turun-turun dan sebagainya. Banyak cabaran-cabaran ni, kita seolah-olah terkapa-kapa dan teraba-raba, tak tahu jalan puncanya. Ya, kita lakukan ikhtiar. Proses vaksinasi kita jalankan, SOP kita buat, apa saja kita buat, tetapi yang memberi bekas ialah Allah. Jadi kalau Allah nak mudahkan makhraja, jalan keluar ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rezeki dengan jalan yang kita tidak ketahui. Yang selama ni kita menempuh jalan-jalan asbab. Contoh ya, ini kita buat, ini kita harap dapat dan sebagainya. Tetapi sekarang ni dengan ujian COVID ini, sumber pendapatan, ada orang kehilangan kerja, sumber pendapatan terhad. Subhanallah, sekiranya kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan bagi rezeki untuk jalan yang kita tidak sangka, yang kita tidak jangka. Subhanallah. Kemudian yang paling penting ialah dalam kehidupan ini bukan soal tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri soal-soal kualiti. Kualiti umur, kualiti rezeki, kualiti masa. Kualiti ni apa? Kualiti ini letaknya pada barakah. Itu yang dikatakan lau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ya. Kalau ada sekelompok penduduk satu qaryah itu ataupun satu tempat itu benar-benar bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkatan. Ya. Barakah itu kata Imam Nawawi, ziyadatul khair, kebaikan yang berkembang, kebaikan yang expanding, ya. Jadi artinya barakah pada umur mungkin pendek tetapi kebaikan banyak. Rezeki mungkin sedikit tetapi rezeki itu mencukupi. Kita dalam hidup bukan nak kaya, kita nak kecukupan. Ya. Jadi kita perlukan barakah ini suatu yang berbentuk kualiti bukan kuantiti. Suatu yang intangible, tidak ketara tapi dapat dirasa. Subhanallah, hasil benar-benar kita mengerjakan haji, kita akan dapat rezeki yang barakah, umur yang barakah, ya. Subhanallah, usaha yang barakah. Jadi sebab itu tumpukanlah, ya, saat-saat akhir ataupun masa-masa yang akhir ini, jangan lalai, jangan leka, ya. Sungguh-sungguh kita tumpukan, ya, perhatian kita kepada perkara-perkara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Ini kita harap. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu lagi nak menghadapi satu masalah, bagaimana jalan penyelesaiannya, apa solusinya, sebagainya. Tetapi kalau Allah sudah menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa dan kita sudah mendapat pimpinan daripada Allah, Allah akan nampakkan jalan-jalan penyelesaian dan sebagainya. Ingat ya, di dalam Al-Quran tidak ada ayat Allahu waliyul muslimin. Allah menjadi pemimpin kepada orang Islam, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan Allahu waliyul muttaqin. Hanya Allah menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Dan akhirnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan uiddat lil muttaqin. Syurga itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Subhanallah, kita lihat itu satu yang takwa. Jadi takwa ini ma waqara fi qalbi hahuna, kata Rasulullah, ia sesuatu yang di dalam kita tidak boleh nampak. Kita tidak boleh nampak. Tetapi takwa yang benar-benar hidup, takwa yang benar-benar ada di dalam hati, dia akan melahirkan satu sifat lagi. Kalau satu sifat ini dia dah ketara. Dia boleh dilihat, observable dan measurable. Ya, dia boleh
dilihat dan boleh disukat. Apa dia? Dengar ya. Takwa kepada Allah akan melahirkan akhlak dengan manusia. Ini. Jadi sinonim. Kalau ada takwa dengan Allah, mesti dengan manusia. Maksudnya di dalam Islam, kalau kita jaga hablum minallah, hablum minan nas, insya-Allah dia akan automatik terjaga. Tidak, maksudnya kalau kita jaga solat, kita makin akrab dengan Allah. Tidak mungkin makin solat, mengumpat. Tidak. Kalau makin solat, insya-Allah makin akrab dengan manusia. Mengerjakan haji, insya-Allah kita akan dapat akrab dengan manusia. Sebab itu takwa kepada Allah di dalam, tetapi akhlak dengan manusia sudah keluar, sudah dapat dilihat. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita refer kepada surah Al-Imran ayat 134, apabila Allah menyenaraikan beberapa sifat orang yang bertakwa, iaitu hendaklah kamu berlomba-lomba untuk menuju syurga yang luasnya lebih langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Yang pertama, siapa sifat orang bertakwa tu? Allah jelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Ya, iaitu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan susah. Was-sarra'i wad-dharra. Jadi ini dah boleh lihat dah. Ya, jadi artinya kalau takwa ni sudah masuk ke hati, dia akan mengeluarkan sifat apa? Sifat orang tu mampu infak hartanya dalam keadaan sarra, dalam keadaan mudah dan keadaan susah. Subhanallah. Kalau dalam keadaan senang saja kita dapat mengeluarkan harta, belum bertakwa. Tetapi dalam keadaan senang dan susah. Jadi dalam Islam amalan itu dikira tinggi apabila ada keikhlasan. Yang kedua, apabila ada kesusahan dalam beramal. Dua. Yang ketiga, amal yang tinggi nilainya, amal yang memberi manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Ya, apabila kita menginfakkan harta kita, ya, insya-Allah itu tanda kita bertakwa. Ya, sebab itu kalau kita lihat, kita tidak akan dapat kebaikan yang tertinggi dalam konteks ini takwa sekiranya kita tidak memberikan sesuatu yang kita cintai. Ya, yang paling kita cintai, ya. Jadi yang kita paling kita cintai ini kita nak infakkan, ya, sebab harta ini, ya, yang dikata khair juga, kebaikan juga yang kita perlu, ya, korbankan untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tengok ya kesan dia. Yang kedua, ya, yang dikatakan, ya, kazimil ghaiz, ya, orang yang dapat menahan marahnya. Ayat ini berkaitan juga dengan manusia. Infak tadi harta, dia juga kepada manusia. Kazimil ghaiz juga dengan manusia. Kita bukan tidak ada marah, tetapi kita dapat mengawal marah. Jadi kalau kita sebelum kita mengerjakan haji, kita orang yang temper ataupun orang yang mudah marah, ya, mudah marah, lambat reda, kita kurang-kurangnya kita mengerjakan haji, lambat marah, cepat reda, contoh. Dah ada perubahan di sudut itu. Itu menunjukkan ibadah tu dah ada kesan. Yang ketiga, al-afina anin nas, orang yang boleh memaafkan kesalahan manusia. Subhanallah. Ya, kalau kita nak dapat keampunan Allah, sekali lagi dalam Al-Quran menegaskan, nak dapat keampunan Allah melalui apa? Antaranya ialah dengan memaafkan kesalahan manusia. Subhanallah, ya. Kalau kita lihat yang dikatakan semua kebaikan-kebaikan yang sebut tadi, iaitu orang yang bertakwa tadi, artinya kepada siapa? Zahirnya kepada manusia. Ini penting. Kadang-kadang kita silap, ya, kadang-kadang kita jaga dengan hubungan kita dengan Allah, tetapi dengan manusia kita tak jaga. Nanti kita lihat, tengok, ya. Akhlak itu apa? Akhlak itu apa, ya? Akhlak itu kalau kita tengok tafsiran daripada Ibnu Maskawih, ya, kemudian kita tengok Imam Ghazali, dia selari saja, ya. Ya, saya rumuskan begini. Akhlak itu ialah perbuatan baik yang boleh dizahirkan dengan mudah tanpa melibatkan pertimbangan ilmu dan juga mujahadah. Maksudnya satu perbuatan baik yang kita boleh buat dengan mudah. Bila dengan mudah ni secara otomatik kita boleh melakukan dan tanpa melibatkan dengan ilmu dah lagi, tanpa melibatkan ilmu lagi. Jadi beza antara perbuatan baik dengan akhlak. Perbuatan baik memang diberi pahala, tetapi yang nilainya tinggi ialah akhlak, iaitu perbuatan baik yang sudah jadi kelaziman, yang sudah jadi tabiat.
Subhanallah. Ya. Ya, kalau kita orang susah, kita bantu, itu perbuatan baik. Tetapi selalu akhirnya kita bantu orang, bantu sampailah peringkat tangan kanan kita membelanjakan, tangan kiri kita tidak tahu, maka itulah yang dikatakan akhlak. Kalau kita nampak tersilap je dengan orang, kita mudah minta maaf. Tak payah fikir-fikir lama. Ya, tak payah kita fikir, dalam kuliah kita kata macam ni, dalam kuliah. Kalau kita buat baru berdasarkan penisuluhan ilmu yang belum masuk ke dalam hati, itu perbuatan baik, berpahala. Tetapi yang dikatakan akhlak itu ialah suatu perbuatan baik yang boleh dilahirkan dengan mudah tanpa lagi melihatkan pertimbangan ilmu. Kerana apa? Kerana perkara itu sudah sebati dan serasi, autopilot sifat dia, automatic. Subhanallah, sebab itu dikatakan, dengar kalau kita kaitkan setakat ini, ibadah itu, iaitu haji tadi, ya, adalah untuk melahirkan ketakwaan, dan ketakwaan itu akan melahirkan akhlak. Sebab itu boleh dikatakan akhlak adalah buah kepada ibadah. Makin akrab kita dengan Allah, itu ibadah, akan membuahkan akhlak dengan manusia. Subhanallah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengerjakan haji ini, kita nampak banyak perkara-perkara yang kita nampak nak merebut keredaan Allah, kadang-kadang sampai kita menyakiti manusia. Tidak. Kalau kita tengok, ya, apabila kita berada di Madinah contoh, ya, kita teringat macam mana persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar, misal kata. Mereka yang telah orang ansar sanggup berkorban apa saja untuk saudara muhajirin. Sehingga diceritakan, kalau mereka ada isteri yang lebih pun, mereka sanggup memberi seorang daripada isteri itu diceraikan untuk dikahwinkan dengan orang muhajirin. Ini merujuk kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf yang meninggalkan segala-galanya, hartanya, isterinya tak mau ikut untuk hijrah ke Madinah. Subhanallah. Ini hebat. Ya, bukan saja rumah, bukan saja, bahkan dalam satu peperangan, nyawa, nak minum air, bila tengok orang sebelah, ya, nak minum air juga, bagi. Yang orang sebelah lagi nak minum air, dengar lagi cerita keluhan orang nak minum air ke sana, bagi sampai semuanya syahid. Kenapa? Mereka mengorbankan kepentingan diri untuk saudaranya. Subhanallah, yang ini yang dikatakan kita perlu sungguh-sungguh, ya, apabila benar-benar takwa itu meresap ke dalam hati, pasti dia membuahkan takwa kita kepada Allah. Sebab tu ibrah daripada kisah yang dibawa dalam hadis, ya, bagaimana seorang lelaki Ansar bila dia masuk ke majlis Rasulullah 3 kali. Setiap kali masuk, kata Rasulullah, ini ahli syurga. Sekejap lagi akan masuk ahli syurga. Orang yang sama 3 kali. Sekiranya Rasulullah kata orang tu ahli syurga, Rasulullah SAW sifatnya sadiqul masduq, benar lagi dibenarkan, confirm itu ahli syurga. Maka seorang sahabat nak mengetahui apa rahsia lelaki Ansar ini. Ya, kalau kita lihat dalam hadis tak ada nama pun. Kerana dia unsung hero, orang hero yang tidak didendangkan. Bukan seperti mana 10 ahli syurga yang namanya kita. Ini kita tak tahu, tetapi sahabat Ansar. Jadi seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, ya, iaitu anak kepada Amr bin As, bernama Abdullah radhiyallahu anhu. Dia pergi ke rumah orang tu, dia buat, ya, seolah-olah dia ada sedikit nak masa tempoh bertenang dengan keluarganya, nak duduk jadi tetamu. Ya, maksudnya setelah 3 hari dia tengok amalan tu biasa saja. Amalan lelaki ni biasa saja. Akhirnya dia sebelum dia tamat tempoh tetamunya, dia bertanyalah kepada lelaki ni apa amalan dia sehingga dia disebut sebagai ahli syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata amalan yang dilihat tu biasa saja, tetapi dalam hatiku, dengar ya, ini jawapan dia, yang berkaitan dengan manusia. Dalam hatiku tidak ada hasad kepada manusia lain. Tidak ada hasad. Hasad tu apa? Hasad itu ialah apabila kita tidak suka orang lain mendapat nikmat. Sepatutnya nikmat tu kita nak rasa kita yang dapat. Itu pertama. Kenapa orang lain dapat? Kenapa aku tidak dapat? Itu hasad. Kemudian hasad ni pergi kepada peringkat lebih dalam lagi, ialah cuba menghilangkan nikmat daripada orang yang dapat nikmat itu, yang kita hasadkan tadi, dengan lisan dan perbuatan. Ya, kita tulis dalam Facebook, kita tulis dalam entry dan sebagainya, supaya nanti orang yang mendapat nikmat itu hilang nikmat itu atau terjejas
reputasi ataupun kedudukan orang itu. Jadi lelaki ni dia amalannya biasa-biasa saja. Tak ada extraordinary, tak ada. Tetapi dilihat ya satu yang bernilai yang Allah lihat hati tadi, iaitu hatinya tidak ada hasad. Sebagai lawannya ada satu kisah yang kita terkenal seorang wanita abid waktu malam ya banyak dia bangun malam qiyam, waktu siang banyak dia berpuasa sunat, tetapi ada satu kelemahan iaitu mulutnya menyakiti hati jiran-jirannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya bagaimana status atau kedudukan wanita tadi? La khaira fiha wa hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia ahli neraka. Jadi sungguh ya kalau kita tengok tadi amalan biasa jadi luar biasa kerana tidak ada hasad. Amalan luar biasa tidak jadi apa-apa kerana apa? Adanya menyakiti hati jiran ataupun tidak ada akhlak. Jadi kita lihat ya semakin tinggi seorang itu dengan Allah, hablum minallahnya, hablum minan nasnya sepatutnya naik seiring. Jadi mana mungkin contoh kita di dalam kita nak cium Hajarul Aswad ya, kita tak tahu gambaran sekarang ya. Kalau dululah masa tak ada Covid tu, berebut-rebut, kadang-kadang sampai bergaduh-gaduh. Sedangkan cium Hajarul Aswad itu adalah sunat ya. Yang menjaga ukhuwah itu adalah wajib. Mana mungkin kita subhanallah mendahulukan yang sunat untuk mengerjakan cium Hajarul Aswad tu dengan merempuh, dengan bergaduh sampai ada rasuah pun. Nak cium Hajarul Aswad boleh kita bagi 10 rial ke apa sebagainya, orang ni akan bawa kita rempung untuk cium Hajarul Aswad. Mana? Kalau Ansar dan Muhajirin, kaum Ansar dan Muhajirin melihat kita bergaduh-gaduh itu, tentulah mereka sedih. Kerana mereka sanggup mengorbankan apa saja untuk maslahat orang itu. Subhanallah, ada satu ketika saya mengerjakan haji dulu doa. Ya, adalah mutawif itu kata, ini doa yang patut kita baca ketika kita ini ada sikit saja ya, doa tu atas meja berebut-rebut, bertolak-tolak sampai nak rebut doa. Subhanallah, mengapa begitu? Jadi ini yang dikatakan kadang-kadang kita melihat ibadah-ibadah ritual seperti haji ini tidak membuahkan nilai-nilai spiritual ya, nilai-nilai dalaman, redha, sabar, kasih sayang, dan akhirnya dia ada impak kepada nilai sosial. Jadi ritual amalan kita, solat ke dalam konteks ini haji, dia mesti membina nilai spiritual dalaman hati kita. Dan dalam hati kita takwa itu tadi akan memberi impak kepada nilai sosial kita, iaitu hubungan kita dengan manusia itu, akhlak kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam haji ya saya ingin pesankan ya seperti mana yang telah Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ya, iaitu apa dia? Tentang lidah aja. Tentang lidah. Ya, jaga lidah daripada apa? Rafas ya, daripada fusuk dan daripada jidal. Ya, rafas ni ialah perbualan-perbualan kata-kata yang berunsur lucah ataupun seks. Jangan jaga. Ya. Kemudian fusuk ialah yang perkataan-perkataan yang membawa kepada cerca, caci maki, umpat, fitnah dan sebagainya. Dan jidal, berbantah-bantah. Ya, kalau kita tengok sekarang ni takkan kita tak berbantah-bantah di alam nyata saja, tetapi di alam maya. Subhanallah. Jadi kalau benar-benar kita menjaga ketiga-tiga ni, lidah kita, dan lidah ini manifestasi ataupun kesan daripada hatilah. Tidak lurus lidah seorang hingga lurus hatinya. Maksudnya walaupun lidah tetapi yang kawal adalah hati. Jadi sebab itu kita kena jaga sungguh-sungguh. Lepas ini bila dah habis kita Allahumma salli. Lepas kita dah habis melontar, kemudian dah sempurna, teruslah kita jaga rafats ni, jangan kita lakukan fusuk dan jidal, 3 perkara. Bukan saja di tanah suci tetapi di tanah haram. Bukan saja di tanah haram tetapi di tanah halal kita ni. Ya, kena sungguh-sungguh kita jaga. Subhanallah, kita lihat ya, apa salah tanggapan kita tentang haji ni. Ya, saya dah menjawab sikit sebanyak, saya rasa ya berkongsi, iaitu natijah daripada ibadah haji 2, iaitu takwa dengan Allah, akhlak dengan manusia. Sekiranya takwa dengan Allah ya tidak dapat dicapai dengan kita melihat akhlak dengan manusia tidak berlaku, maka haji kita bukan haji yang mabrur.
Ya, haji yang tertolak ataupun sah hajinya tetapi tidak dapat kesannya. Macam kita solat, ada beza antara solat yang sah dengan solat yang khusyuk. Ya, solat yang khusyuk baru ada kesan kepada peribadi. Tapi solat yang sah, ya tidak berdosa tapi tak ada kesan apa-apa. Jadi kita harap ibadah haji kita ni bukan saja sah tetapi mabrur. Ya. Sebab itu di akhir zaman selalu diingatkan, ya, dalam hadis-hadis, ya, mengatakan orang yang kaya, orang yang ternama pergi untuk melancong sebagai cara Islam riliskan tension. Tak nak pergi ke Balkan dah, tak nak pergi ke tempat-tempat lain, mari kita rilis cara pergi ke Mekah, ke Madinah dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi itu sudah dikatakan untuk melancong ataupun relax saja. Ini orang kaya. Orang sederhana pergi untuk berniaga. Ya, untuk buat urusan-urusan bisnes, urusan-urusan dalam pentadbiran dan pengurusan dan sebagainya. Orang awam macam biasa nak pergi supaya dapat gelaran haji, nak dapat gelaran haja. Bila sebut-sebut kita nak sebut-sebut amal itu, ya, iaitu dia kata kerana riak, kerana sum'ah tadi, kerana ujub tadi, dan orang miskin pergi untuk mengemis dan sebagainya. Jadi kita harap sungguh-sungguh, ya, what you see is what you get. Ya, mengikut hadis 40 yang pertama, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Ya, jadi saya nak tegaskan bahawa haji ini bukan saja berkaitan dengan soal hablum minallah tetapi hablum minan nas. Cuba kita tengok, ya. Dalam tempoh musafir, kita pergi haji, ya, kita ada musafir. Saya ingat kata-kata daripada Sayyidina Umar, jangan kamu katakan seorang tu baik sehingga kamu pernah bermusafir dengannya. Sebab dalam musafir inilah kita akan tahu the true colours, warna sebenar diri kita, dan akan terselah warna sebenar kawan-kawan musafir kita, sahabat-sahabat yang sama musafir dengan kita. Kalau masa biasanya tidak. Sebab musafir inilah sepotong daripada penderitaan, mafhum lebih kurang begitu. Sepotong daripada penderitaan, masa terujilah keluar. Yang paling boleh terzahir waktu musafir, dan haji adalah tempoh kita dalam musafir. Betul? Nanti akan keluar macam mana. Pertama sekali pemarah dapat kelihatan. Yang kedua, pentingkan diri. Itu zahir. Yang ketiga, kedekut. Perkara ini akan keluar nanti. Jadi subhanallah, bila kita mengerjakan haji ini, wah, kita dah tahu, kita nak kazimul ghaiz. Ada rasa marah tapi tahan. Ya. Ini penting. Dalam hidup bukan tak ada rasa marah, tetapi kita boleh menahan marah, kita boleh mengawal marah. Ya, marah hanya pada tempatnya. Marah hanya pada tahapnya, ya, dan batasnya, sebagainya. Baik. Kemudian kita boleh berkorban untuk orang lain. Jangan pentingkan diri. Tempoh musafir ini adalah bagaimana kita nak korbankan diri kita. Subhanallah, ini penting untuk kita membina sifat yang dikatakan berkorban. Korban itu dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengar, ya, lepas ni kita nak berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban apa saja. Contohnya yang kita kena, kadang-kadang, ya, kita hanya melihat keredaan Allah tu ada di masjid. Tidak. Kemuliaan Allah bukan saja di masjid tapi di rumah anak yatim. Ya, keredaan Allah, mendekatkan diri Allah dengan mencium Hajarul Aswad. Tidak saja itu, tetapi dengan mengusap kepala anak yatim. Ada, ya. Jadi subhanallah, kita akan melihat soal ibadah tu semuanya secara, orang kata, secara syumul. Ya, begitu juga ketika kita nak mengerjakan tawaf, sa'i, melontar, kita berada di Mina, tempoh bersempit-sempit. Saya tak tahulah, dalam tempoh Covid ni mungkin dah tak sempit lah. Macam dulu saya, subhanallah, boleh masuk kepala dengan kaki je, tersempit. Ya, waktu itulah ada rebut-rebut, ada tolak menolak dan sebagainya. Subhanallah, ya, kadang-kadang mulut kita dengan talbiyah, dengan zikir, tetapi pelakuan kita tidak zahir begitu. Ya, ini yang rumusannya sedikit, ya, lebih kurang ada 3 ataupun 5 minit rumusannya. Mari kita bermuhasabah, ya, di hujung-hujung, ya, kita melaksanakan ibadah haji ini. Pertama, ya, bagaimana taubat kita kepada Allah.
manfaatkanlah masa di sana. Doakanlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, pemimpin-pemimpin kita tanpa pengetahuan mereka. Kerana dengan mendoakan sahabat-sahabat kita, orang yang kita sayangi, bahkan orang yang kita marah pun kita doakan. Kerana doa kita ya kepada orang lain yang tidak diketahui oleh orang lain itu, ya, doa kita terlebih dahulu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari jaga zikir hanya di sana, tetapi kembali di sini kita menjadi duta Allah, ya, untuk orang lihat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah tu pada diri kita. Ya, dengan apa? Kita menjadi orang yang pemaaf, kita jadi orang yang tadi dapat mengorbankan harta, kita jadi orang yang dapat apa, tidak pentingkan diri. Subhanallah. Kita dah semelih dah sifat kehaiwanan dalam diri kita dengan berkorban. Kita dah buang keegoan kita dengan memakai kain ihram. Kita dah lontar kejahatan dalam diri kita melalui melontar jamrah. Ya, kita tidak hasad lagi, tidak dengki lagi. Cuba pretend, cuba betul-betul anggapkan diri kita sudah mendapat haji yang mabrur, dan cuba kita berakhlak dengan dengan akhlak-akhlak yang menunjukkan kita ni dah dapat haji yang mabrur. Walaupun kita tak tahu yang ini semua di sisi Allah, sama ada dapat atau tidak, semua kepada Allah. Tetapi tandanya orang-orang yang amalan itu diterima, yang pertama ada akhlak yang baik, hasil daripada takwa tadi, itu satu yang pertama. Yang kedua, timbul rasa nak beramal. Timbul rasa lagi nak beramal, ya. Tidak kita rasa ya intimat dengan amal seperti mana yang kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Kita tidak bergantung kepada amal kita, sebab kita boleh beramal dengan izin Allah juga, ya. Jadi itu yang kita ni dengan kita berterusan beramal, itu tandanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itulah, mudah-mudahan lepas zuhur nanti ketika Duyufur Rahman semua, ketika ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat saya semua pergi untuk melontar, ya, hayatilah, ya, arti membuang kejahatan daripada diri. Dan mudah-mudahan subhanallah anda yang terpilih ini, ya, yang terpilih daripada ramai orang yang nak pergi, tetapi Allah pilih kita, ya, benar-benar kita membuktikan bahawa kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai duta yang akan membawa dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Saya nak tutup dengan kata-kata ini. Allah cinta kepada orang yang mencintainya, tetapi Allah lebih cinta kepada orang yang membawa orang lain mencintai Allah. Jadi cuba, ya, kita ni soleh, tak cukup soleh, kita mesti musleh. Kita mesti cinta Allah, soleh. Tetapi membawa orang lain juga mencintai Allah, itu yang dikatakan musleh, ya. Jadi caranya bagaimana kita nak membawa orang lain untuk mencintai Allah, pamerkan ataupun tunjukkan, ya, bukan dengan riak, tetapi wa amma bi nikmati rabbika fahadis, ya. Nikmat-nikmat Tuhan tu kita zahirkan pada diri kita untuk membesarkan pemberi nikmat, bukan membesarkan diri kita, supaya nanti bila orang melihat peribadi kita, melihat perilaku kita, orang akan tertarik, inilah Duyufur Rahman yang sebenar, inilah orang yang mendapat haji yang mabrur, ya. Sekian, ya. Kalau ada kebaikan itu datang daripada Allah, terimalah, ya. Tetapi pasti ada kekurangan, kelemahan, ini daripada saya sendiri. Saya serahkan kepada Ustaz Muaz sebagai moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terasa sejam berlalu dengan cepat, Ustaz. Dan begitu banyak pengajaran, terutama bagi saya sendiri yang telah mengerjakan haji. Bila Ustaz mengatakan bahawa sebenarnya natijah yang paling penting daripada ibadah haji adalah yang paling pertama melahirkan ketakwaan. Iaitu kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, U'iddat lil muttaqin, Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Ustaz tekankan takwa ini boleh disukat. Iaitu sukatannya adalah dengan kita melihat hablum minan nas, kita melihat ihsan, kita melihat bagaimana akhlak kita ketika mana berhadapan dengan orang, cakap dengan orang, dan tekankan kalau seandainya dalam musafir. Jadi orang-orang yang sudah melaksanakan haji ni, insyaAllah dah tak pemarah lagi, dah tak pentingkan diri, dah tak kedekut lagi.
Saya rasa ini merupakan antara bentuk-bentuk ibadah haji yang mabrur, insya-Allah Ustaz. Ada beberapa soalan Ustaz daripada yang hadirin Ustaz. Yang pertamanya Ustaz berkenaan dengan terutama bila masalah hablum minan nas, mengampunkan orang. Dalam Arafah kita mohon ampun pada Allah, kita minta kepada Allah. Tapi adakah kita berdosa Ustaz? Sekiranya ada seseorang yang kita benci dengan dia, mungkin kerana dia mulutnya tak baik atau dia mengumpat, kan? Jadi boleh tak kita adakah berdosa jika kita memohon keampunan pada Allah di masa yang sama kita tidak mengampunkan orang lain? Mungkin kerana orang tu menzalimi kita dan sebagainya. Silakan. Pertamanya kita lihat ya, kadang-kadang kunci syurga kita Allah letakkan Maaf Ustaz, audio. Kadang-kadang ya, kunci syurga kita ataupun keredaan Allah kita, Allah letakkan ya di tempat yang paling sukar sekali untuk kita melakukannya. Jadi cuba tengok dalam amalan-amalan kita, dalam kehidupan kita, mana tempat yang paling sukar. Kadang-kadang di situlah letaknya keredaan Allah. Dalam soal ini, berhadapan dengan orang yang kita tak suka ataupun yang kita benci ni, berhati-hati. Kerana kita boleh benci perbuatannya, tapi kita tidak boleh membenci dirinya. Tak boleh. Dia ada beza antara sin dengan sina. Sina ni pendosa. Ya. Sin ni dosa. Yang kita kena benci ialah dosanya, bukan pendosa itu. Satu ya. Kemudian ya, kita tirulah. Kita pergi selalu ke Raudah, kita semayang di Masjid Nabawi, ya, kita ziarah luar, ya, kita tengok bukit Uhud, kita tengok apa ni Khandaq dan sebagainya, ya. Kenapa? Kita nak sirah Rasulullah, kita nak ambil ibrah. Rasulullah tu pemaaf. Pemaaf. Kan kalau kita tengok ya, Wahsy yang membunuh bapa saudaranya yang disayangi pun Rasulullah pemaaf. Saya nak tanya, apakah dosa orang yang kita tidak maafkan tu sebesar dosa Wahsy? Dia bunuh siapa? Tak. Jadi artinya, marilah kita maafkan. Tetapi kalau kita tak dapat rapat, tak ada mengapa. Cuma kita maafkan supaya kira bicara kita dengan dia selesai. Seperti mana Rasulullah SAW, bila Wahsy dah cerita dah bagaimana ya dia membunuh Sayyidina Hamzah, lepas tu apa? Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah kata apa? Lepas ni jangan muncul-muncul selalu depan aku. Maksudnya carilah tempat-tempat yang jauh-jauh sikit dengan aku, supaya aku tidak dapat melihat dan menimbulkan rasa sedih lagi di hatiku tentang sikapmu yang membunuh orang yang paling aku sayang. Contoh begitu ya. Jadi kita juga begitu. Ada orang-orang yang kita benci, tapi sudah kita maafkan. Tetapi kita menjaga jarak. Jarak tu misalnya kata dulu kita letak di 50 meter, sekarang letaklah 500 meter. Jauhkan sikit. Tapi jangan memutuskan silaturahim selagi dia orang Islam. Selagi dia orang Islam. Ya? Allah pun memaafkan, apatah lagi kita ni. Ya? Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat orang yang tidak memaafkan orang lain ni, kalau kita sidik-sidik kadang-kadang ada ego juga. Ada ego. Sebab Allah yang mencipta manusia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala boleh memaafkan. Yang kedua, terutama yang Allah suka memaafkan. Yang tu ya. Yang Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan Allah tu bukan saja pengampun tapi cinta pada pengampunan. Kalau orang tu berdosa, Allah boleh ampunkan. Yang kedua, Allah boleh mengampunkan dengan al-afu. Al-afu ni dengan mengeluarkan ataupun memadamkan kejahatan tu daripada buku catatan. Padam buku catatan. Buka buku catatan tak ada. Itu al-afu. Kalau al-ghafar ada, kejahatan tu ada lagi. Tapi dah diampunkan. Ni al-afu dah tak ada, erase dah. Artinya mula-mula forgive, yang kedua forget. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, innallaha yuhibbu minat tawabin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Jadi artinya Allah boleh forgive, forget, love. 3. Jadi siapa kita ni yang sukar sangat, sekurang-kurangnya kalau kita kenal dia sakitkan hati sangat, okey, saya melihat dosanya, saya benci dosanya, tapi saya tak benci orangnya, saya maafkan, tetapi saya menjaga jarak, saya tak boleh rapat-rapat dengan dia. Cukup. Itu je. Boleh? Itu je lah yang saya katakan. Terima kasih. Menarik Ustaz. Yeah. Mungkin tu nasihatnya pada saya sendiri juga Ustaz. Sebab yalah, mungkin kita betul tak kata kita benci
memutuskan. forget and Cuma love. kita menjarakkan. Menjarakkan diri Ustaz. Betul Ustaz. InsyaAllah. Soalan yang seterusnya Ustaz. Ustaz, saya ni ada orang kata tanya Ustaz. Saya bukanlah orang yang baik. Kemudian orang yang mungkin pernah melakukan maksiat. Tetapi Ustaz kata tadi bahawasanya haji ini adalah pilihan Allah SWT. Kenapa Allah masih memilih saya? Adakah menandakan bahawasanya saya ini bukan ahli syurga? Dan saya dipilih pada tahun ini. Okey, mudah Berbanding saja. orang yang lain. Mohon Ustaz. Maksudnya, Allah why Allah pilih, masih memilih saya? Allah pilih orang yang baik untuk jadi lebih baik. Allah pilih orang yang kurang baik untuk menjadi orang yang baik. Dan Allah pilih juga orang yang tak baik supaya dia jadi orang yang baik. Subhanallah. Jadi kita ni kadang-kadang minta maaf ya. Kita kalau dalam kawan-kawan yang tak baik tu kita tak letak hati. Allah tidak begitu. Allah yang cipta hamba-Nya, dia sayang. Jadi kalau Allah pilih kita ni macam mana ni? Kita bukan orang baik, banyak dosa kita tahulah diri kita. Tapi Allah pilih juga menjadi Duifur Rahman. Sematkan dalam hati. Inilah peluang Allah nak minta aku supaya usaha mujahadah sungguh-sungguh jadi baik. Itu aja. Jangan kita kata, kenapa Allah pilih aku? Tak layak aku ni sebagainya. Oh, tak. Kita kata sesungguhnya Allah tu mengikut sangka hamba-Nya. Ana inna zanni abdi bi. Aku mengikut sangka hamba-Ku. Jadi kalau kita tak baik, kalau kita tahulah kemungkaran kita, kejahatan kita, tapi Allah pilih, sangka baik kita ialah inilah peluang untuk aku memperbaiki diri. Cantik. Macam tu je. Itu je Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah satu penjelasan yang menarik Ustaz. Banyak juga soalan ni kadang-kadang jawapan saya singkat tapi begitu padat. Soalan yang seterusnya Ustaz, berkenaan dengan ada yang bertanya, adakah bila kita dah melaksanakan haji, kemudian haji kita mudah-mudahan mabrur Ustaz, adakah haji tersebut, amalan itu boleh ditolak walaupun haji kita sah? Maksudnya dalam tempoh 10 tahun, contohnya saya melaksanakan haji, kemudian alhamdulillah haji saya sempurna, cukup syarat dan sebagainya, dan Ustaz kata haji mabrur ni melahirkan takwa, melahirkan ihsan. Jadi kiranya bila mana nanti dia akhir hidup saya tiba-tiba jauh sangat suara saya. Suara jelas Baru jelas. Baru jelas. Okey. Sorry, minta maaf. Pakai earphone tadi saya. Adakah sesebuah amalan haji misal kata boleh ditolak setelah ibadah haji itu dilaksanakan Ustaz? Maksud saya macam tadi Ustaz sebutkan haji ni haji yang mabrur, tapi kalau misal kata tidak melahirkan takwa, tidak melahirkan ihsan, maksudnya adakah dia menyebabkan maksudnya haji kita tu tak sempurna Ustaz? Baik, begini kalau seorang tu sudah mendapat haji mabrur, Allahumma rzuqna, mudah-mudahan kita dapat haji yang mabrur, maka waktu kita sudah dapat haji yang mabrur tu, kita sudah ada kekuatan dalam diri kita untuk kita meninggalkan maksiat. Kalaupun kita terjebak lagi melakukan maksiat, kita pergi kepada sifat orang yang bertakwa seterusnya. Dalam surah Al-Imran, sekiranya orang itu melakukan dosa, faiza fa'alu fahishatan aw zalamu, dan apabila orang itu melakukan suatu yang kederhakaan dan menzalimi dirinya, dia terus ingat Allah dan bertaubat. Jadi itu. Jadi artinya haji mabrur ni bukan orang tu tidak lagi melakukan kejahatan. Dia melakukan, mungkin terjebak lagi. Kenapa kita tak maksum, betul. Tetapi kalau dia sudah mendapat haji yang mabrur, orang yang bertakwa, maka sifat seterusnya dalam surah Al-Imran tadi, faiza fa'alu fahishatan aw zalamu, apabila dia terlibat dalam satu yang berdosa dan juga menzalimi diri, dia cepat-cepat ingat Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Itu. Artinya bukan artinya ditolak mabrurnya, tidak. Tapi kalau dia dah mabrur, kita kata dia rasa dia ni mabrur, lepas tu dia buat dosa-dosa, itu tak mabrur nama dia. Dosa tu cepat-cepat dengan taubat, insya-Allah. Itu penting. Jadi orang yang sudah dapat haji mabrur pun kena mujahadah juga. Kena berperang. Bukan artinya lepas ni orang dah dapat haji mabrur tak payah mujahadah dah. Steady je. Okey, tak ada. Berterusan, ya. Allah uji berterusan kita. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Soalan yang seterusnya Ustaz. Banyak yang bertanya ni, kita tukang baca je Ustaz.
Ya. Jika ada orang ni dia berkata, Ustaz, saya ni pemarah orangnya, Ustaz. Bagaimana saya nak slowkan sikap pemarah saya tu? Maksudnya tips pertama untuk hilangkan marah tu, Ustaz. Kadang-kadang benda tu datang balik, Ustaz. Ya, baik ya. Memang manusia tak sama ya. Ada tabiat ya yang mudah marah ya, tapi mudah reda. Ada yang mudah marah, lambat reda. Ada yang lambat marah, lambat reda. Ada lambat marah tapi cepat reda. Macam-macam. Ada 4 tu bahagian. Tapi yang kita nak yang terpuji sekali di atas tu, lambat marah, cepat reda. Lambat marah, cepat reda. Kalau kita tengok ini dalam bab tasawuf, tasawuf ataupun kalau kita tak nak namanya tasawuf, kita ambil akhlak, bab akhlak ataupun bab ihsan. Ihsan ni soal sifat-sifat hati, mahmudah dan mazmumah. Ya, marah ini dia tidak boleh dihapuskan. Dia hanya perlu diuruskan. Setiap kita selagi nama manusia mesti ada marah. Cuma yang dituntut dalam Quran tadi kazimul ghaiz. Ya, kazimul ghaiz ni menahan, break sikit marah tu. Maksud kazimul ghaiz ni, kita marah ya sekedarnya. Tak ada over, satu. Yang kedua, tempat yang patut kita marah, tempat yang kita tak patut marah, kita jangan marah. Contohnya ya, Rasulullah dikecam, Rasulullah dihina. Kita tak marah, tak boleh. Kena marah waktu tu. Kata dalam kitab tasawuf, marah itulah yang menghantar kepada sifat jihad. Kalau tidak ada marah, ya, maka kita jadi kaldai. Ya, maka kita tidak ada sifat jihad. Jadi itu. Kita terbalik. Kalau Islam dihina, kalau Rasulullah dihina, tak marah. Tapi kalau orang kata, kau ni, kau punya badan macam ni, kau punya pakaian tak kena macam ni. Kalau bab peribadi, kita marah. Bab prinsip, kita tak marah. Itu salah. Kalau bab prinsip, penghinaan terhadap Islam, mesti kita marah. Tapi bab peribadi kita kena maafkan. Jadi macam tadi pertanyaan tadi, yang pertama, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah lepas ni, bila iman tu masuk ke dalam hati, dia boleh mengubah. Dia boleh mengubah. Jadi jangan kata ya, saya ni memang sifat semula jadi saya pemarah. Saya ni keturunan hak ke macam mana kan. Dia kata saya ni memang tak boleh ubah lagi. Tak. Sebab itu datang agama ni untuk halakan marah itu ke tempat yang baik. Jangan ke tempat yang lain. Itu satu. Itu. Yang kedua dah ada kaedahnya. Bila marah tu misal kata dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan duduk berbaring. Artinya ubah posisi. Itu. Ambil uduk dan sebagainya. Jangan berkata-kata waktu marah dan sebagainya. Ganti pada zikir. Yang itu sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Marah itu perlu diuruskan dengan lebih baik. Maksudnya bukan ditiadakan. Marah ini macam api di dapur rumah kita. Ya, dia masak tu oleh. Jangan terlalu banyak nanti hangus masakan. Jangan tak ada nasi mentah ya. Jadi perlu ada yang sebagainya. Jadi kita urus. Ya. Marah ni datang daripada nafsu. Nafsu bukan untuk diurus, dihapus tapi untuk diurus. Kazimul ghaiz. Baik, Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih, Ustaz. Soalan yang seterusnya boleh lagi, Ustaz? Saya minta maaf lah, Ustaz. Akhirnya ini ya. Sebab dekat sini nak kat Zohor dah kita ni. Okey. Okey. Saya rasa kita tutup dengan soalan yang terakhir, boleh, Ustaz? Okey, fadal Ustaz. Berkenaan dengan ada yang bertanya, Ustaz, kita dah buat baik pada dia, kita ingat dia, kita jaga dia, Ustaz. Tapi dia tidak memberi balasan yang sama, Ustaz. Dalam arti kata, kita dah ikhlas, tetapi dia layan kita dengan yang sebaliknya. Apa tips, Ustaz? Untuk orang kata, macam, saya dah buat macam gini, tapi macam gini awak buat dengan saya. Macam mana tu, Ustaz? Ya, ikhlas tu saya dah katakan tadi. Ikhlas tu daripada perkataan khalas dan khalis. Khalas ni tak ada apa-apa. Khalis ni suci murni. Jadi orang yang ikhlas ni tidak ada apa-apa, suci murni dalam hatinya, yang mengharap ni ialah keridaan Allah semata-mata. Jadi sekiranya ya kita masih ada lagi rasa sakit, rasa pedih ya kerana kita buat baik tidak dapat respon yang baik, artinya Allah suruh kita terus belajar supaya kita membina sifat ikhlas, bukan memberhentikan. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau kita buat baik, tiba-tiba orang bagi tak baik, masih ada terasa. Oh, itu sebenarnya adalah Allah sedang didik kita. Sebab ini Allah sedang menguji manusia melalui manusia lain. Ini nama kata Allah uji kita melalui manusia lain. Betul tak? Sebab ada pelajaran di situ. Namanya, kalau kita dalam istilah tasawuf, dia kata mehnah.
Mihnah ini ialah Allah mendidik manusia melalui ujian. Ya, kalau kita tak dapat dididik oleh Allah, macam mana manusia nak didik kita? Jadi ini ujian. Ujian Allah menguji manusia dengan manusia lain, betul? Jadi silbus pendidikannya ialah supaya kita belajar ilmu ikhlas. Iaitu buat baik orang tak balas. Jadi kita buat lagi baik sampai ikhlas, sampai tak rasa apa-apa. Ini yang saya katakan tadi. Itu satu. Yang kedua, ya, mungkin satu perkara tu, ya, Allah tidak selesaikan, ya, ada saja di hati kita ujian dengan orang ni, kerana itu adalah, dengar ya, punca kita merintih kepada Allah. Masalah ni ada dua. Satu masalah untuk diselesaikan, satu lagi masalah untuk kita hidup bersama dengannya. Kerana dengan masalah itulah kita merintih kepada Allah. Jadi rupa-rupanya kalau hilang masalah tu, kita tak merintih Allah. Jadi Allah tak selesaikan masalah tu supaya dia duduk je di hati kita, supaya kita merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Ya, jadi ada di dalam hadis, maupun sebuah hadis, ada orang yang jahat, ada orang yang jauh hubungan dengan Allah, dia minta kepada Allah, cepat je Allah makbulkan. Ada orang yang akrab dengan Allah, minta merayu-rayu, tak lama tak dapat. Bila ditanya oleh malaikat, Allah Maha tahu, ya, rupa-rupanya Allah suka mendengar dia merintih. Ya, jadi orang yang Allah kasih ni, dia merintih ni Allah kasih, jadi Allah nak dengar rintihan dia tu, Allah lambatkan makbul doanya sebab Allah suka dia mendengar merintih. Yang ini tadi Allah benci mendengar rintihan, bagi secara istidraj. Ambil ni lah, jangan merintih lagi, benci nak dengar suara macam tu, ya. Jadi mungkin ini yang kita kena belajar, ya. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Maknanya kira orang lain tu kadang-kadang hadir exam bagi kita, Ustaz. Tadi Ustaz ada berbicara masalah istidraj, Ustaz. Mungkin sedikit, Ustaz. Berkenaan dengan istidraj, Ustaz boleh cerita sedikit? Istidraj itu kita nampak macam nikmat daripada Allah. Nikmat daripada Allah. Ya, kita nampak macam kebaikan, tetapi kebaikan tu melekakan kita. Ya, melekakan kita. Makin kita rasa macam benar. Setengah, ya, dengar ya. Setengah orang bila dia ada satu masalah ataupun satu ujian, dia muhasabah. Bila dia muhasabah tu, dia datang kepada Allah balik. Sebab dia rasa atas dosa dia lah yang berlaku ni. Jadi ujian ini menyebabkan dia bertaubat, istighfar. Itu namanya kafarah. Ya, itu satu. Kafarah. Orang yang berdosa, orang yang baik tetapi terjebak dengan dosa, ya, dan Allah uji waktu itu. Itu namanya kafarah. Supaya Allah ampunkan dosa dia, supaya dia ada rasa nak raja'na ila Allah, kembali pada Allah. Tetapi ada orang yang berdosa, Allah tak bagi dia ujian. Ya, tapi Allah bagi terus bagi nikmat. Macam Firaun, ya, macam Namrud, macam Qarun, ya, derhaka pada Allah makin berkuasa. Qarun makin derhaka pada Allah makin bertambah harta. Itu istidraj. Allah bagi dengan murka, menyebabkan orang tu makin jauh daripada Allah. Sebab itu, dengar ya, saya nak rumuskan, iaitu orang-orang soleh, orang-orang muqarrabin lebih takut ujian senang daripada ujian susah. Artinya orang muqarrabin lebih takut ujian kaya daripada ujian miskin. Orang muqarrabin dia lebih takut ujian sihat daripada ujian sakit. Ujian dipuji daripada ujian dikeji. Kerana apa? Kerana ujian dalam bentuk yang senang ni, kaya, dipuji ni menyebabkan kadang-kadang kita alpa dan leka. Kita rasa kita dalam kebenaran. Ya, kita rasa kita dapat nikmat ni sebenarnya disertai oleh kasih sayang Allah. Tidak. Ya. Jadi ini kita kena jaga. Sebab itu orang-orang muqarrabin dia takut dengan ujian yang senang. Tetapi ya, kalau dapat ujian susah, dia ujian susah ni mungkin di sebaliknya adalah kebaikan. Itu yang kita katakan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada perkara yang kamu tak suka tapi itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Ada macam perkara yang kita suka tapi itu tak baik bagi kamu. Itu kena istidraj tadi. Kena jagalah. Ya. Itulah lebih kurang, ya. Ustaz Muaz, itulah ya jawapan daripada saya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, minta maaf Ustaz, tadi saya terkeluar sedikit, tapi nampak saya berkenaan dengan istidraj tu maksudnya adalah sebuah nikmat yang melikakan kepada hamba-Nya, dan kita takut haji ni pun boleh jadi satu benda yang istidraj jugalah kepada kita sekiranya kita tidak menghasilkan natijah yang baik. Dan saya nak ucapkan terima kasih sekali kepada Ustaz. Ya Ustaz, Minta maaf. sebelum itu ingin saya katakan mesti ada khauf dan raja. Ya, khauf ni rasa harap dengan Allah kita dapat mengerjakan haji ni, ada kebaikan yang Allah pilih kita untuk kita ada kebaikan untuk kita membaiki diri. Itu yang dikatakan tadi, roja. Dalam masa yang sama kena ada khauf. Mungkin ini istidraj, mungkin aku makin jauh. Kalau lepas ni aku makin jauh makin ni. Jadi khauf dan raja ni 50-50. Kena ada khauf, harap 50, raja 50. Jangan dalam Duyufur Rahman ni takut je ini istidraj, ini tidak. Jangan begitu. Ya. Kalau takut saja ana inna zanni abdi bi, nanti makin jauh dengan Allah. Jangan. Mesti ada di sebalik takut 50%, harap 50%. Insya-Allah. Ya. Itu yang saya nak tunjuk. Takut nanti tersalah nanti, kita nampak macam hilang confident. Tak. 50% harap, 50% takut. Insya-Allah. Masya Allah. Tips beribadah yang sangat baik Ustaz daripada Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kepada jemaah-jemaah yang lain, saya ucapkan terima kasih kerana sudah hadir pada hari ini. Terus terang saya, isteri yang di sebelah saya mengalir air matanya Ustaz. Sedih katanya Ustaz. Mengenang masa-masa melaksanakan haji. Terima kasih Ustaz sudi bersama kami. Bagi yang mungkin jemaah-jemaah yang ingin mencari jawapan atau ingin menyelesaikan kemusykilan dalam hati, sebagaimana disebutkan Ustaz di awal waktu tadi, bahawasanya ilmu ini adalah cahaya. Tanpa ilmu kita akan jahil daripada kegelapan. Amal itu makmum, tetapi imamnya adalah ilmu itu sendiri. Jika ingin ilmu, mungkin kita ikut kelas majlis ilmu, juga kita boleh dapatkan dengan bacaan-bacaan daripada buku-buku yang mana Ustaz Fahrul sendiri ada menerbitkannya. Jadi insyaAllah nanti saya akan sharekan link daripada Ustaz Fahrul sendiri berkenaan dengan buku-buku yang saya rasa sangat baik, dan saya sendiri membeli berkenaan dengan nota fikir dan sebagainya, sehingga membantu kita untuk lebih mengenal diri kita dan menjadikan haji kita sentiasa mabrur sehinggalah kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup Ustaz, 1 minit yang terakhir daripada Ustaz penggulungan sebelum kita tutup, dan mungkin boleh dengan doa sekali Ustaz. Ya, saya yang doa yang mabrur, doa yang di sanalah ya. Saya hanya sedikit peringatan 1 minit ni ya. Para Duyufur Rahman yang berada di Tanah Haram, dan kita yang mengikuti majlis ilmu di mana saja yang bukan di sana ya, walaupun di sana ke di sini tetap Allah ada bersama kita ya. Itu yang kita harapkan ya, supaya benar-benar sahabat-sahabat kita yang menjadi wakil kita sebenarnya ya, dapat mendoakan ya Malaysia ini, khususnya umat-umat Islam dan juga seluruh rakyat dan dunia Islam seluruhnya, dan dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat ya ujian pandemik COVID-19 ini. Itu ya, supaya dengannya kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan kita ya. Jadi kemudian manfaatkanlah masa yang berada di sana, mereka yang berada di sana, jangan leka, jangan lalai. Berterusanlah dengan amalan-amalan itu, insya-Allah ya. Kalau kita tak dapat menjaga amalan-amalan kebaikan di Tanah Haram, mana mungkin kita dapat menjaga amalan-amalan itu di sini. Kalau mata kita melihat Kaabah, kaki kita memijak Masjidil Haram, kaki kita memijak lantai Raudah, kaki kita memijak Masjid Nabawi, ketika itu pun kita lalai, mana mungkin ketika kita memijak tempat kita macam di sini ya, kita dapat benar-benar mengingati Allah. Jadi insya-Allah jadikan segala kebaikan yang sedang berada di depan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita hidu semua di Mekah dan Madinah ini ya, satu dorongan untuk kita membina kekuatan, hingga dengan kekuatan itu insya-Allah apabila kita pulang ke tanah air, kita dapat menjadi orang dia kata ejen perubahan ke arah kebaikan insya-Allah. Ya, itu sajalah. Kalau doa tu minta sahabat-sahabat kita sana doakan saya juga, doakan sahabat-sahabat kita di sini. Anda punya doa lebih mabrur insya-Allah, insya-Allah. Okey, itu saja Ustaz.
Terima kasih sekali bersama dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz sudi luangkan masa dalam 1 jam setengah, nilai yang mungkin tak dapat dibayar. Sorry, minta maaf Ustaz, saya terkeluar lagi Ustaz. Mungkin Ustaz dah pun berhenti, dan terima kasih pada semua yang hadir. Handphone saya kepanasan sebab saya ada banyak sangat pakai ni, jadi saya minta maaf. Terima kasih pada yang hadir. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.